YouTube ni dia cerewet sikit. Lambat pula dia nak processing. Itu yang lambat selalu cikgu upload Okay, so tunggu dia start recording. Okay, at the time you can boleh tengok dekat soalan lah. You boleh nampak kan soalan ni? Boleh nampak? Okay, so we can start recording now. Okay, so this is a Selangor punya soalan soalan daripada Selangor. Okay, so all of the college you can see here all have the change their formatting to 6 question lah. Cuma sometimes cikgu tengok ada setengah-setengah college tu dia masih lagi mengeluarkan soalan yang sepatutnya dikeluarkan dalam UPS lah. I'm not sure about that, whether the real question will be macam tu ataupun tidak lah. Apa yang cikgu masukkan macam tu adalah soalan-soalan yang berbentuk isi tempat kosong ni. Yes, macam tadi Perak kita ada jumpa soalan yang mengisi tempat kosong. Dia bagi sebahagian of the pseudocode so macam ni kan, dia bagi parts of the program macam ni kan, isi tempat kosong ni sepatutnya dalam UPS lah. Okay, tapi ada beberapa college yang buat macam ni, so mungkin mereka ada tips lah, mungkin ada akan keluar bentuk soalan yang macam ni jugalah. So kita buat saja exercises. Hopefully apa yang kita buat ni memberikan manfaat nantilah. I'm sure dia akan memberi manfaat memberi manfaat kepada you all. Okay, so kita start with the first question. Okay, state 2 last step in problem solving. So banyak college memang target soalan yang akan keluar lah. So you all kena well prepared about the 5 steps in problem solving, starting from the problem analysis, design a solution, implementation, testing and documentation. Not only you memorize the step, but also you need to understand what should be inside the step lah. To get the mistakes untuk dapatkan apakah kelemahan sesuatu sistem, so kena buat testing. Itu contoh situation. Okay, so last 2 step, so jawapan dia tak lain tak bukan adalah mestilah testing dan documentation. Okay, so ini betul lah, cikgu tandakan right, skema ni betul. Okay, testing and documentation. Okay, next question. Ada lagi nak masuk. Okay, describe implementation in step 3 problem solving. So you use the word describe. Describe ni maknanya you kena explain lah what is inside implementation. So there are 2 marks here. So you need to explain. Implementation is where we start to develop the codes. We start to writing the codes. We start to coding. Okay, so how to describe, kita tengok dalam contoh jawapan. Implementation is step to code the program that is to express solution in programming language. Okay, so we can use this answer or any acceptable answers. The main answer will be step is starting to write the codes lah. Itulah implementation. So implementation adalah di mana kita mula buat coding. Design a solution, kita buat algorithm, pseudocode dan flowchart. So implementation kita mula buat coding. Okay, describe the output in problem analysis. So output dalam problem analysis, tengok markah dia ada 1. So explain what is output. Output is where we can see the result lah. It show the display anything ataupun display mostly the result. Or display what user have to enter. Tapi bolehlah jawapan result tu. Tengok jawapan dia. Okay, what does the user want to see printed on the printer, displayed on the screen or stored in a file? Okay, ini form acceptable lah. Ataupun any acceptable answers juga. Okay, any accessible answers. Okay, next question. Okay, give a situation. Okay, so the situation in problem is computer programming is a process where we break down problems into its components so that problems can easily be understood. Identify the input, process, output,
to find leap year. Kita tak pernah discuss lagi leap year. Leap year is tahun lompat lah. Tapi jangan risau, you tak perlu tahu formula dia pun. You tak perlu tahu formula dia. Apa yang you perlu tahu, you kena input, mesti masukkan year lah. Sebab kita nak check sama ada dia leap year ataupun tidak. So kita kena, tapi dia kata kat sini find, to find. Okay, to find. Tapi mestilah input dia year kan. Year. And then the output, year itu adalah leap year. And then the process to determine leap year based on the input. Okay, to determine leap year. Tapi kalau cikgu perhatikan kat sini, dia kata find, mencari. Mencari. So kalau mencari ni seolah-olah macam satu proses untuk kita kita find, okay, where is the leap year between the range. Okay, tak apa, kita nilai daripada jawapan dia. Okay, so kalau jawapan dia macam ni, maknanya dia bukan mencari. Jawapan macam ni dia untuk identify lah. Identify sebab dia masukkan year. Okay, so dia masukkan year. So kita nak determine whether the year yang dimasukkan ini leap year ataupun tidak lah. Actually is untuk identify, bukan to find, bukan to search lah. Okay, and then output is leap year. Okay, you tak perlu tahu dia punya formula untuk dapatkan leap year. Sebab you hanya untuk IPO. So kalau you nampak soalan IPO yang macam you rasa susah nak cari formula, you jangan risau. IPO bukan nak tulis formula, tak ada. Okay, enough as you can identify the input, the process and output, you can get full marks. Okay, next question. Okay, identify input, process, output to display even number between 1 to n. Okay, so kalau 1 to n ni bila nampak clearly, dia akan involve repetition lah. Okay, maksudnya dia start daripada 1, dia akan habis dengan n. Okay, so this is a counter control repetition. Okay, so input is n. Kita kena tahu n. And then the process is to identify the even number base ataupun identify the even number between 1 to n. Guna ayat ni pun tak apa. Okay, identify atau determine the even number between 1 to n, and then the output is even number. Okay, output is even number. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, so input is n, process is determine even number from 1 to n, and then output is even number. Okay. Setakat ni boleh follow guys? Boleh ikut setakat ni? Boleh. Masih boleh senang kan? So bila boleh, you tengok, thank you. Okay, bila you tengok soalan-soalan macam ni, so I harap dia akan kurangkan you punya stress lah. Soalan yang very stress tu is started from the Java tu lah. So cikgu harap bahagian depan-depan ni you all boleh score. Jangan hilang 1 markah pun. Sangat rugi. Buat dengan bersungguh-sungguh supaya tak hilang 1 markah. Okay, next question. Okay, question number 3. One common problem solving technique includes analyzing a problem, outlining the problem requirements, and designing step called an algorithm to solve the problem. Okay, so this is teknik atau tools dalam algorithm, ada pseudocode dan flowchart lah. Okay, so benda ni hanya just untuk describe saja, dia bagi describe tentang what is problem solving technique ataupun design a solution lah. Okay, so describe pseudocode in design an algorithm to solve the problem. Okay, describe pseudocode in a design an algorithm to solve the problem. I'm not sure about the soalan bentuk macam ni, tapi tak apa, kita standby saja, mana tahu keluar kan. Okay, so what is pseudocode? Dan soalan ni pernah keluar dalam final, pernah keluar juga dalam banyak trial daripada college lain lah. So kita kena tag alert jugalah. Soalan yang melibatkan describe pseudocode dan describe flowchart. Okay, the difference between pseudocode and flowchart. Soalan-soalan macam ni pernah diramal untuk keluar. Okay, so pseudocode is an English statement lah, ataupun English like statement. Okay, kat sini kata is a human readable language
used as a guide when programmer codes the algorithm. So dia gunakan ayat sendirilah. Ataupun you boleh kata is an English-like statements, okay, where being used by the programmer as a guide lah. Ini bagus point dia, as a guide ni, sebagai satu panduan lah. Apabila programmer nak membuat satu coding. Okay, so you boleh gunakan ni sebagai answers. Very good. Okay, so next question. Okay, create pseudocode to find factorial of number. Number will entered by user. Example, if user enter number 5, then the process will be, okay, 5 not equal. What's the mean by not equal? 2 factorial sih. Oh, ni factorial sign Okay, alright. Cikgu tak familiar ni matematik. Okay, so factorial is equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So factorial dia adalah hasil darab the number dan setiap turutan nombor tu sampai nombor 1. Tu hasil darab. So you nak gerakkan daripada 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1 ni, you kena gunakan repetition lah. Kena gunakan repetition. Okay, so dia minta kita buat pseudocode. Okay, dia minta kita buat pseudocode. Okay, ingat soalan tu. Okay, ni jawapannya. Kita semak jawapan dia betul atau tidak. Okay, so to write a pseudocode, kita mesti ada start, kita mesti ada end. So dia ada start, dia ada end dan ada indentation. Okay, and then read a number, input dia, betul. Okay, after that, you're going to start the repetition with the ICU lah. ICU. So, I dia adalah I equal to 1 lah. Okay, ni I dia. Okay, C dia adalah this one. I is less than equal to num. You kena buat macam ni You jangan buat macam ni Dalam exam, please jangan buat macam ni. Ini sebab dia guna komputer. Bila guna komputer, so tak ada simbol ni, terpaksa buat macam ni. Bila you menulis, please buat macam ni Okay, and then U is update. So I ni kena update. I is equal to I plus 1. This one lah. Okay, so identify the ICU. Before ini kita semak tau. Nanti soalan sebenar you kena create benda ni. So bila you nak create, you kena create the ICU. So you set I. Okay, apa-apa variable equal to 1, counter ke equal to 1, and then the C counter must be less than num yang dia entered tadi. Sebab kita nak start daripada 1 sampai nombor yang dia peroleh lah. Sebab kalau you tengok dekat soalan ni, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama juga macam 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kan hasil dia sama kan? So kita akan jana coding yang bergerak daripada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay. Okay, so kita nak cari factorial. Okay, so kena gunakan accumulation. Tapi berhati-hati, accumulation kalau melibatkan tambah, kita akan assign dia equal to 0. Kalau accumulation factorial ni, you tak boleh assign factorial equal to 0. Sebab kalau you assign equal to 0, kosong darab apa saja nombor, jawapan dia akan jadi kosong. Kalau tambah, yes. Kalau darab, tak boleh. Darab, you kena assign dia equal to 1. Hopefully you understand. Sebab kita kena darab dia. Kita kena darab dia. Okay, so factorial, kita gunakan accumulation apabila di bawah while ni, dekat I, ni I, C, U. So dalam loop ni, so loop kita mana? Loop kita apabila true di antara sini sampai sini. Ini apabila dia true. Bila false, dia akan pergi sini. Ini false. Okay, so true pergi sini, dia akan keep on looping true. Kalau false, baru dia jump sinilah. Okay, so apabila dia update ni, setiap kali selepas dia update, dia akan check balik ke sini lah, value tu. So kena faham betul-betul tentang repetition ni lah.
So it's set equal to 1 and then factorial pun dia set equal to 1 and then under the while dia ada condition I is less than equal to 6, tulis bentuk macam ni. Okay, kemudian jangan lupa ini kena ada and while. Jangan lupa mesti ada and while. So cikgu tak nak you all buat kurungan. Please abaikan kurungan. Tak perlu letak kurungan untuk if dan juga untuk while. Teruskan saja dengan dia punya condition. Okay, while apa terus condition lah. Okay, tak perlu letak kurungan lah. Sebab kalau kurungan dia dah lebih hampir kepada coding. Kalau macam ni dah memang coding lah ni. Kalau you tengok ni dah coding lah ni. So kita bila buat sulukut mesti lain daripada coding. Okay, and then factorial equal to factorial times I. Okay, so kita akan sebab I ni akan bertambah starting from 1. Round pertama dia 1. Round kedua dia akan I ni akan jadi 2, I ni akan jadi 3, I ni akan jadi 4, I ni akan jadi 5. Bila I ni jadi 6 dia akan false lah. Okay, bila dia 6 dia false, so 6 tu tak kira. So dia akan kira factorial 1 darab 1. Lepas tu hasil tambah tadi 1 darab 2. Lepas tu 2 darab 3. 3 darab 4. 4 darab 5. Seolah-olah semua tu kita darabkan. Okay, and then kita print the factorial. And then kita end. Okay, kita tak guna end guys. Kita guna stop. Okay, setakat ni faham tak? Faham tak? Faham, sir. Faham, sir. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, next question. So, proceed to next question. So, question number 4. A flowchart shows the flow of a processing from the beginning to the end of a solution and can show errors in logic not readily visible in other charts. Okay, ni penerangan tentang flowchart lah. Okay, ni soalan dia. Create a flowchart to solve the problem given below. Find average mark for 3 tests. Okay, find average mark for 3 tests and determine the grade from the calculation of average marks. Okay, so perhatikan betul-betul apa yang kita perlu buat. Kita perlu cari average untuk 3 test. Okay, kemudian kita kena tentukan apa grade yang dia dapat. This is the grade lah. Okay, so the input must be 3 tests. Ada 3, test 1, test 2, test 3 as the input. Kemudian daripada input tu you dapatkan dia punya average. Kemudian setelah you dapatkan average je, you check dekat dalam ni guna if statement, check dalam ni, okay, apakah grade dia. Apakah grade dia. Okay, faham tak? Nampak tak? Nampak tak nak buat apa? Nampak. Okay, so ada repetition tak nak tanya? Is there any repetition involved? Lambat jawab ni. Ada repetition tak guys? Ada sir. Tak ada. Mana ada Fikri repetition. Dia tak cakap repeat pun apa kan. Dia Sir, belum masih jawab. Oh sorry. Ini mesti ada orang lain ya. Yang jawab ni. Cikgu tengok nama awak yang naik. Sorry Fikri, jangan marah Boleh sir, tak marah. Okay. Okay, so there are no repetition involved. Okay, so dekat sini maknanya dia hanya melibatkan multiple selection, tetapi sebelum multiple selection tu dia ada satu sequence, iaitu untuk cari average ni. Okay, so nampaknya Kolej Selangor pun target flowchart akan keluar multiple selection. So kalau you tengok kolej kita target multiple selection, Perak target multiple selection, Selangor target multiple selection, Pahang tadi pun target multiple selection untuk flowchart. Sangat rugi kalau you tak practice multiple selection untuk flowchart. Tapi walaupun you dah practice multiple selection untuk flowchart, janganlah lupa pula repetition untuk flowchart. Manalah tahu tiba-tiba dia keluar repetition untuk flowchart. Faham? So sebenarnya tak banyak pun yang you nak kena
prepare. IPO suruh ke flowchart tu tak banyak. Tapi you kena betul-betul mahir lah. Mahir. Okay. So macam mana kita nak buat? So step pertama kita kena minta 3 markah, kena cari average dulu. Step kedua baru kita buat if statement untuk check apakah grade yang akan keluar lah. Okay. So cikgu share dia punya skema jawapan. Okay. Ini factorial tadi Oh ini jawapan yang lain lah. Kalau tak nak pakai ini cara lain lah. Dia buat 2-3 cara lah. Okay, nanti boleh tengok. Cikgu cuma discuss cara yang pertama saja. Okay. This is the, wow, kenapa jadi macam ni? Okay, tak apa. Lari terus ni. Okay, cuba kita tengok dekat yang, mungkin sebab cikgu tukar PDF dia terus lari. Sekejap cikgu buka yang ni Word Cuma Word ni tak boleh conteng lah. Tapi tak apa, cikgu snap gambar tu. Oh, sama juga. Dalam Word pun sama juga. Sekejap cikgu tengok dalam ni. Dalam USK cikgu. Lari tak dah ni. Kalau lari juga kita kena buat sendirilah. Okay, lari jugalah. Okay, never mind, kita buat sendiri Kita cuba untuk create sendiri. Okay, cikgu cari mana-mana ruang kosong, mungkin cikgu buat dekat sini boleh Okay, so dia cuma menunjukkan shape ajalah Okay, so kita ada start. Okay, please jangan you rasa malas tu buat flowchart yang sempurna, cantik, guna pembaris lah. Practice lah Okay, and then kita mesti ada input lah. Input ni mesti input 3 test lah. Input test 1, test 2 dan test 3 Dia ada 3 test input. Okay, selepas dah dimasukkan itu, so daripada ini kita cari average lah. Kita dapatkan average dulu. So setiap kali formula mesti mula dengan variable tak boleh terus formula. Kena you assign to a variable. So average is equal to test 1, test 2, test 3 lah. Test 1 tambah test 2 tambah test 3 and then divide by 3 lah. Ataupun you letak 3.0 Okay. Faham kenapa 3.0? Sebab kita nak average tu dalam bentuk decimal. Tapi kalau you letak 3 sebenarnya tak depenalize sebab ini bukan coding Cuma cikgu biasakan letak 3.0 supaya you alert lah bahawa kita nak jadikan dia decimal numbers. Okay. Okay, so done average. Now the if statement So kita nak buat berapa diamond? Kita tengok dulu soalan ni. Berapa diamond kita nak buat guys? Ni ada 1, 2, 3, 4, 5 condition. So berapa diamond nak pakai? Nak pakai 5 ke nak pakai 4? Okay, sebaik-baiknya you pakai 4. Sebaik-baiknya you pakai 4 lah. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so kita akan buat first diamond. Okay, apa condition dalam ni? So average must be less than equal to 100. Lepas tu and average, cuba padamlah, tak senonoh. Okay. Kita tulis dulu Saya boleh agak dia punya lukisan. Average is less than equal to 100 and average is greater than equal to 80 termasuk
equal 80. Okay, and then kita buat dia punya diamond dia lah, buat sempurna yang mungkin lah. Jangan lupa dia punya true dan false So kalau you nak diamond ni ke bawah, so false dia mesti kat sini lah, true dia kat sini. Okay, so kalau false dia kat sini, next diamond akan turun bawah macam ni. Okay, so kita buat next diamond. Okay, tak muat. Okay, so dia akan ada 4 macam ni. Condition dia cikgu bacakan saja. Condition yang kedua akan adalah average is greater than equal to 60 and average must be less than equal to 79. Okay, tadi yang pertama cikgu buat terbalik, tapi tak ada isu kalau you buat average less than 100 atau you nak start dengan average greater than 80. Yang penting mesti ada N. Kalau you letak O, dia tak jadi. Okay, kemudian yang ketiga, diamond yang ketiga, average must be greater than equal to 50 and average must be less than equal to 59. Yang keempat, average must be greater than or equal to 40 and average must be less than equal to 49. So cikgu nak you all buat dua-dua macam ni. Tak apa tak apa, walaupun dia besar sebagainya, buat macam ni supaya you sendiri faham lah apa yang you tulis. Okay, last one tak ada diamond, so last one dia akan berakhir dengan else lah. Okay, katalah ini yang last one, so dia akan berakhir dengan false lah. Dia terus false, so apa kita nak buat untuk grade ni? So grade ni kita just print saja. Sebab dia nak determine grade ni. Okay, so you boleh print ataupun kalau you tak nak print, you boleh buat proses grade equal to A, grade equal to B, grade equal to C, grade equal to D, grade equal to F. So ada dua cara lah. Okay, you tengok kat sini tengok sini. Sama ada dia terus print, you tengok ni. Parallelogram kan dia terus print. Okay, dia terus print. Kalau false pun dia terus print. And then semuanya akan pergi pada stop. Cikgu tak berkenan flowchart macam ni mengelirukan lah. Hopefully you buat flowchart yang macam ni lah. Okay. Ataupun kalau you tak nak terus print, you boleh assign dulu kepada a variable. Contohnya grade. Grade equal to A, grade equal to B, grade equal to C, grade equal to D, grade equal to F. Kemudian bila dia nak turun kat bawah ni, baru you akan print grade. Print grade. So ada dua cara. Sama ada you nak print terus ataupun you assign dulu kepada satu variable, last kali you print. Okay, boleh faham tak ni? Siapa tak faham angkat tangan? Senang cikgu tanya. Siapa tak faham angkat tangan? Frankly mengaku saja. Siapa tak faham angkat tangan? Faham? Semua faham? Siapa faham angkat tangan? Alhamdulillah. Sebab cikgu risau bila cikgu buat latihan senang-senang dalam kelas, ramai yang tak berjawab. Sebab tu cikgu kena buat macam ni sebab satu effort kita. Minggu depan cikgu tak nak kacau you all. That's your time to manage lah. Satu ahad ni pun cikgu tak nak kacau. But I really hope jangan tinggalkan computer science walaupun di hari Jumaat lah. At least you buat jugalah. Okay, so next question 5A. Okay, 5A. Okay, write a Java segment statement for the following formula. Ini pun dah banyak kali kita jumpa. Okay, so X. Ni macam mana kita nak buat ni. So X ni kita kekalkan. A tambah B kuasa 2. So kuasa 2 kita boleh gunakan math.pow. Ingat tulisan math.pow. M-A-T-H, dia tak ada S. M-A-T-H dan M tu mesti huruf besar. And then POW, P-O-W, M-A-T-H dot POW. And then dalam kurungan, apa yang you nak kuasakan? Kat sini A tambah B, koma lah. Yang tulis A tambah B, koma. Kemudian berapa you nak kuasakan? Koma 2. So you nak dia kuasa 2. Okay, so settle yang pertama. And then tambah. Okay, ini you kena pakai M-A-T-H.
M huruf besar dot sqrt, and then dalam kurungan A tambah B. Okay, untuk lebih jelas kita tengok kat skema ni. Okay, X equal to math dot pow, dalam kurungan ada koma, ini A tambah B, ini kuasa 2. Kemudian tambah math, M huruf besar dot sqrt, dan dalam kurungan ada A tambah B. Ini satu saja argument dia. Ini ada 2 argument untuk method ni. Okay, so dah banyak college kita buat, banyak college target soalan math.power, math.square root ni. Please ingat. Tolong ingat macam mana nak tulis ni, tolong faham sefaham-fahamnya. Kalau you faham macam mana dia pusing soalan tu pun, you tetap boleh dapat jawapan yang betul. Okay? Alright, kita move. Next question. Given the screen capture apps that can convert from cm to inch, write a complete Java program to display the conversion. So dia nak kita tukarkan length daripada sentimeter kepada inch. So dia dah beri kat sini formula dia 1 cm bersamaan dengan 0.393701 inci. Okay, dia dah bagi tahu pun dekat sini. Secara formulanya, divide the length value by 2.54. Okay, kalau you tak nak buat formula sendiri, kat sini pun dia dah bagi formula. So you kena divide length yang diberikan daripada sentimeter kepada 2.54 untuk you dapatkan bentuk inci. Betul ke terbalik ni? cm to inch. Cm to inch. You cuba check formula ni betul ke? Kalau satu, dah harap 2.54. Jawapannya 2.54 lah katanya. Betul tak? Bahagi sir. Oh, divide. Sorry. Divide. Thank you, Fikri. Okay, so divide so kena bahagi, so you akan dapat ni. Kalau tak boleh test lah guna kalkulator. 1 bahagi 2.54 dapat tak jawapan tu? Kalau dapat maknanya formulanya betul lah. Sekejap cikgu check guna kalkulator cikgu. 1 divide by 2.54. Okay, correct. Exactly correct the answer. Okay, so dia nak kita buat complete Java program. So complete Java program means that you need to start, kalau dia ada input, you need to start with import Java lah. Okay, so kita tengok coding Okay, so Selangor guna macam kita import Java. Kalau Pahang tu, dia tak guna macam kita, dia combine import Java dia dengan scanner Okay, so kita ikut macam ni, import Java. Okay, so lepas import, so kita bina class. You can use class or public class lah. Okay, dia gunakan, sebab dalam soalan tak nyatakan apa nama kelas, so dia gunakan nama soalan itu sendiri lah, PSPM. Ingat kalau nak guna nama soalan jangan mula dengan nombor sebab itu rules of identifiers tak boleh start with digit. Sometimes you terlupa, you buat class 5B, dah error kat situ berhati-hati sometimes nak guna nama soalan, konon nama soalan dia 5B, so you start class 5B, terus error, teruskan tolak markah okay, and then open braces, and then the main method, okay, and then open braces, and then create the SC object. Okay, now we start selepas 4 statement ni kita dah buat dengan betul, so kita start. Okay, so apa kita nak buat, kita kena dapatkan input daripada user. You tengok kat sini tak perlu letak system.print enter input, tak perlu just focus to the input statement. Kita tak bincang users friendly lagi dalam ni lah. Sebab dalam soalan tak nyatakan user friendly. So terus je buat input ni. Faham So jangan bawa masa buat system.print enter your centimeter tu tak payah. Terus saja input statement. Okay, so you boleh terus nak buat macam ni, double cm inch, ataupun you boleh terus kat sini double cm equal to sc.next double. So this is input. Okay, and then this is the formula. Okay, so formula dia inch is equal to cm divide by 2.54 lah.
Okay, because this is already in decimal, so kat sini tak ada masalah, dia akan dapat terus, ni pun dah declare double, so dia akan keluar double lah. And then ini wajib you print. Kalau you kata, oh sir, ini bukan user friendly. User friendly, you buat system dot print, lepas tu message inch equal to and then plus inch. Itu user friendly. You tak perlu buat user friendly unless kalau stated dalam soalan dia nak output bentuk macam tu, baru you buat. Untuk yang ini terus saja you terus keluarkan inch tu lah. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh. Boleh, sir. Okay. Bisa. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita teruskan 5C. Okay, write the output produced by following Java program statement. Okay, ini adalah maksudnya, kalau write output ni, ini maksudnya tracing. Ini soalan tracing. So kalau nak write output, okay, so int a equal to 1, int b equal to 2, and then the if statement a equal to 1 or b equal to 2 and b equal to 0. Okay, kita jangan takut kalau jumpa macam ni. Yang penting nak tahu result yang banyak-banyak ni true ke false. Kalau true, print ini. Kalau false, result banyak-banyak ni false, print ini. Nampak tak? Faham tak? Nampak tak? Kalau ini true, print yang atas ni. Kalau yang ini false, print yang bawah ni. So, yang ini kena pandai nak baca true ke false. Okay, sekarang ni nak buat mana dulu? Nak buat or dulu ke nak buat and dulu? Nak buat and dulu ke nak buat or dulu? And. Sebab and ni dah Arab kan? Okay, so B equal to 2, dia tanya soalan. Adakah B sama dengan 2? Dia tanya soalan. Bila 2 kali ni, mana dia tanya soalan? Adakah B sama dengan 2? Jawablah. Betul. Ya, true lah. True. So true. And then dia tanya lagi soalan. Adakah B sama dengan kosong? False. False. Tak. So kalau true, gunakan and, false, apa result dia? False. False lah. Ini logic gates. Ingat dulu logic gates False. kita belajar. True and false, dia akan ambil false. Okay, kemudian kita test ni pula. A, adakah 1 sama dengan 1? Adakah A sama dengan 1? True. True. Okay. True or false jawapan dia? True. True. So kalau true, mana dia keluar? Dia akan keluar ni, betul? Betul. Dan ada ln tak kat sini? Tak ada ln. Ada backslash n tak? Tak ada backslash n. So macam mana dia akan keluar? Dia akan keluar exactly selepas output ni lah. Maksudnya this PSPM is difficult. Okay, so kita tengok jawapan, betul tak jawapan dia. Okay, so jawapan dia betul. Okay, so boleh diterima lah. Okay, kalau dia ada backslash n, so you kena tinggalkan ruang atas ni, ada ruang kosong kalau ada backslash n. Kalau ada ln, sama saja macam ni. Sebab ln dia akan print dulu, baru dia turun bawah. Tapi kalau backslash n, dia akan turun bawah dulu, baru dia print. Okay, next question, 5D. Complete the given Java segment to produce following output using for loop. Okay, so dia nak you gunakan for loop lah. Okay, so for dia sama juga, you kena ada I, you kena ada C, you kena ada U. So where is your I? Okay, so I is, this one is I. So I start dengan kosong, tengok start dengan kosong. Okay, ni output dia. Enter 5 nombor O, enter 5 kat sini. Dia akan keluar 5, 4, 3, 2, 1. So maksudnya dia bila dia start dengan kosong ni, maksud dia berapa kali dia akan pusing? Dia akan pusing sebanyak 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4 lah. Tapi kita tengok macam mana dia susun. Oh, dia terus buat sistem auto print aja. And then dia terus print. Apa yang nak print ini mungkin good ni lah. Yang terakhir ni. Yang ini comma. Ni comma.
Yang ini sistem .print, apa yang kita nak keluarkan bergantung pada ni lah. Okay, so kalau dia dah start dengan kosong, you tak boleh ubah. Kosong ni tak boleh ubah, you tak boleh start dengan 5. You kena ikut. Okay, start dengan kosong. Kemudian I, apa kita nak tulis? I must be less than, kalau dia start dengan kosong, I mesti less than equal to 5. So dah ada 6 kali. Kita nak 5 kali saja. It's quite difficult soalan ni. Dia mencabar kita macam mana nak buat kita susunan ni supaya keluar 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan dia start daripada kosong. So kita kena manipulate sesuatu dekat sini lah. Kita kena manipulate. Kita tak boleh nak directly keluar I saja. Kalau kita keluar I saja, dia akan keluar kosong dulu. Okay, cikgu tengok idea dia. Kalau idea ni, cikgu tanya you all, kalau idea ni dapat tak output ni? Dapat tak output ni guys? Cuba you kaji idea ni. Okay, I kosong kan? Let's say 6 ni 5. So, I ni kosong. Okay, ni 5. Dapat Okay, kemudian I equal to I plus 1. Okay, ini ICU dia betul. Okay, so yang utama dia dekat sini. So dia manipulate kat sini 6 minus I. Okay, so 5 tolak kosong. Round yang pertama, 5 tolak kosong. 5 tolak kosong, so dia akan print 5. Okay, kemudian dia akan bertambah I ni jadi 1. Okay, jadi 1. Okay, dekat sini tak ada open and close braces. Maksudnya bila tak ada open and close braces, maksudnya sistem print ni diikat oleh for, tapi yang sistem print bawah ni tidak diikat dalam for. Okay, so kalau this one is true, dia akan print yang atas ni saja. Kalau yang atas ni false, baru dia print yang bawah ni lah. Yang itu faham tak? Faham tak yang tu? Faham. Maknanya bila tak ada open and close braces, maknanya automatically open dan close braces dia adalah line ni lah. Okay. Okay, so kat sini dia start dengan 6. So 5 tolak 1 dia akan print 5, kemudian dia akan update. Update I tu jadi 1. Kemudian 5 tolak 1 dia akan print 4, yang update lagi I jadi 2. 5 tolak 2 dia akan jadi 3, okay. And then dia akan update jadi 4. 5 tolak 3, 2. And then 4, 5 tolak 4, 1. Okay. And then dia akan update. Bila dah 5, dia update jadi 6. Bila 6 masuk sini, dia akan false. So akan terhasilkan 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian bila dia false, baru dia akan keluar good lah. So jawapan dia betul Jawapan dia betul is a very tricky, tapi agak nak kena fikir macam mana nak buat, sebab dia dah setkan sebahagian daripada coding tu. So kita kena ikut cara dia lah. Okay, next question 5E. Okay, use while statement to rewrite 5D Java segment. Okay, so you kena identify ICU dia tadi lah. Okay, so ICU dia maknanya I equal to 0, C maksud dia I is less than 6, and then U adalah I equal to I plus 1. Okay, ni ICU dia, so you susun I dekat sini. Okay, declare sekali. Okay, and then the C selepas while condition dia I, C kat sini. Okay, and then the U, U dekat sini. So this is coding. So kalau coding kena ikut ada kurungan, ada open braces dan ada close braces lah.
Ni kalau open braces, close dia dekat mana? Kat mana nak close dia? Kat mana nak close dia? Mesti close dekat sini lah. Dia bersambung ni. Close kat sini and then baru system dot out dot print good. So system dot out dot print good ni mesti di luar braces. Kenapa for ni tak ada braces? Sebab ini satu line. Tak perlu letak braces. Kalau letak pun boleh. Kenapa while ni wajib ada braces? Sebab dia ada dua line. Satu line, dua line. So wajib. Okay. Boleh faham tak? Boleh faham guys? Boleh sir. Boleh, Okay, sir. next. Okay, next. Trace and rewrite error of this program. Okay, mana error? Okay, kita cari error dia. Kat mana error dia? Sekejap. Okay, kat sini ada error satu. Dia tak ada semicolon. Mana lagi error? Betul tak method call dia pakai macam ni? Result equal to get square I. So dia assignkan get square ni kepada result lah. Tapi dia kena bila nak dia tak get square saja. Mana get square? int get square. Okay, so apa error dia kat sini? Dia call without the object. Dia main panggil saja tanpa ada objek lah. Sepatutnya dia kena panggil melalui mtd. So kat sini mesti ada mtd.getSquareI. Faham tak? Kat sini mesti ada mtd sebab mtd ni adalah objek. So kalau nak panggil method ni mesti melalui objek. So kat sini ada error. Dekat tadi ni, dekat ujung ni pun ada error. So bahagian ni ada error lah. Mesti ada mtd. So dia 4 markah. Kita check lagi yang lain. Ada lagi tak error yang lain? Return x times x. Okey, kita tengok jawapan Kita tengok jawapan. Kat sini ada error tak? Tak nampak error. Okey, kita tengok jawapan guys. Kat mana error dia? Okey, so dekat sini tadi kita dah nampak ada error. Sini pun kita nampak tadi ada error. Ini satu. Okey, ini satu, ini dua. Ini ada lagi plus result 1. Tengok kat sini. Okey, dia result tak ada 1 error kat sini. Okey, lagi close. Dia tak ada close. Okey, so dia open, dia mesti ada close. Mana tak ada close ni? Open and close. Open and close. Ni open, satu close, open and close. So dia tak cukup satu close lah. Dia kena ada satu. You tengok sini Ini pasangan dia ini. Ini pasangan dia inilah. Okay. So ini pasangan dia ini. Tapi ini tak ada pasangan. So kalau ini pasangan dia ini, maksudnya ini tak ada pasangan. So dia mesti ada satu lagi close braces kat situ. And then int get square, int x 0.5 markah. Kat sini pun ada error dia kata. Mana int get square? Oh, I see. Oh ni. Int get. Okay, ni ada jarak. So error ni. Tak boleh jarak. Kena rapat lah. Get square because it's an identifier. And then the last one is return x times x. Banyak error dia. Kita kena kaji betul-betul. Ambil masa cikgu tak sempat nak. Okay, semicolon lah tak ada. Okay, itu saja error dia. Okay, next question. Okay, complete the Java statement. To determine new balance amount based on saving money and interest range given in the following table for end customers. Okay, formula balance amount equal to money plus money times interest. Okay, so dia minta dia dah buat parts of the coding dia bagi, so kena follow. Kena ikut. Bila kena ikut ni bahaya. Kalau dia declare IN,
you tak boleh guna SC. You kena ikut IN jugalah. Okay, sebab dia declare as IN lah. So you kena ikut IN. Cikgu takut you dah biasa SC, tiba-tiba dia dah buat formula macam ni, you ikut SC. So kena banyak berhati-hati lah. Okay, so ini formula dia lah. So balance amount equal to money plus dalam kurungan money times interest lah. Okay. So kita firstly kita kena enter number of customers because it's involved repetition. Okay. Ada repetition ke? Ada lah ni involves repetition. Jom kita go to the answers terus Oh sorry, tak ada repetition. Okay, just if else saja. Okay, int n. N, bila dia guna n ni kita nak kena identify n ni apa sebenarnya Okay, n is number of customers. Bilangan customer. Kenapa kita perlu ada bilangan customer? Okay. For n customer. Okay, maknanya table ni untuk n customer lah, untuk beberapa orang customer. Mana dia akan pakai n? Ni ada repetition So dalam if tu ada repetition lah, sebab dia nak bilangan customer berapa ramai, so mesti ada repetition lah. So kat sini statement untuk repetition, so you boleh gunakan for and then I tu starting of customer. Kalau 5 orang, so kena loop 5 kali semua benda ni lah. Okay, so hopefully you study ni balik and then supaya you boleh faham. Okay, and num-C, you proceed num-C. Okay, so kat sini get max program we read 10 positive integer to array. Ni baru soalan array num-C 13 markah kat sini. Okay, so you kena buat get max and then you kena calculate frequency of highest number. The program we read 10 positive numbers into array. Array tu nama dia mesti numbers and then dia akan calculate frequency of the highest number. Calculate the frequency of the highest number. Calculate the frequency of the highest number. Apa maksud dia ni? Tengok jawapan dia. Total highest is frequency max. Okay, yang ni KIV dulu, cikgu kena study dulu yang ni, cikgu baru tengok soalan ni. Apa maksud dia frequency of the highest number? Okay, so soalan yang balance ni start daripada 6C dengan soalan tadi, cikgu yang kuliah tadi, cikgu akan cover esok pagi. Boleh So cikgu akan release ni, skema ni esok setelah kita bincang. Boleh guys? You awake ataupun dah tidur ni tinggal 26 minit. Boleh, sir. Boleh. Boleh, sir. Okay, so that's all for today. Jumpa lagi besok. Terima kasih for attend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.